Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bi. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يهضرون وأعوذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد قال Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Maka dengan sebab dibangsakan bagi kita usaha dan ikhtiar itulah dijanjikan beri pahala bagi kita pada mengerjakan yang disuruhnya, dan dijanjikan seksa atas kita pada mengerjakan yang ditegahnya. Firman Allah Ta'ala, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Artinya, tetaplah bagi seseorang dapat pahala barang yang berusaha ia dengan kebajikan, dan atasnya dosa barang yang berusaha ia dengan kejahatan. Syukur Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia, pemberian daripada dia semata masih boleh kita berada atas muka bumi dia. Alhamdulillah. Dapat pula Islam sejak kecil lagi melalui mak ayah kita. Alhamdulillah. Dengan Islam diberikan kita limpah kurnia dia dengan taufik hidayat, kesungguhan, minat, aloba, tamak untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah. Diberi pula boleh sedar Allah ilah, dijadikan kita, dijadikan seluruh alam ni. Apatah lagi dipahamkan kita maksud la ilaha illallah. Alhamdulillah. Apatah lagi masa yang sama pula diberi kita boleh sentiasa zikrullah. Alhamdulillah. Diberi pula kesihatan, kelapangan masa, keterbukaan hati, berada dalam majlis yang tercinta untuk meneruskan segala usaha dan cita-cita mentauhidkan Allah yang Maha Esa. Alhamdulillah. InsyaAllah kita nak sambung daripada kitab Paku Iman begini. Kita masih duduk bicara mengenai istilahnya usaha ikhtiar. Tauhid dan hafal ni Allah saja mempunyai quwwah. Kita la quwwah illa billah. Makhluk mesti letak tempat makhluk, Allah mesti letakkan kedudukan Allah. Salah memakhlukkan Allah, salah mentuhankan makhluk. Khas atas kita bicara mentuhankan makhluk, tak mana? Tak af'al. Yang kaedah kita bila mentauhidkan Allah Ta'ala dari sudut af'al, mengiktikadkan mana-mana makhluk selain daripada atas nama makhluk, silah selain pada Allah Ta'ala. Mana-mana makhluk, kalau dengan zatnya, diri zat makhluk tersebut, dengan diri dia sendiri boleh mengada meniada. Tu nampak kasar sangat tak? Boleh memberi mudarat dan manfaat. Lagi bahasa kita pakai, boleh makhluk ni dengan zat dia boleh memberi bekas sesuatu. Tu istilah yang disebut dalam kitab kita. Memberi mudarat manfaat, tu umum ad-dar nafi'. Boleh
mengada dan meniada tu memang khas Allah Ta'ala, kita sedia faham. Semua tu mesti faham lagi betul. Tapi khas atas kita sebut ni, kalau ada fahaman kita yang kita tak berwaspada mengiktikadkan makhluk boleh beri bekas ni, maksudnya dia bukan salah kecil tapi salah besar. Dia lah dosa yang kita wajib istighfar. Macam mana duk i'tiqad ada selain daripada Allah Ta'ala boleh beri mudarat mudafaat, lebih khas lagi bab ketuhanan, seolah-olah mengikatkan selain pada Allah Ta'ala boleh mengada dan meniada. Ada pun bab mengada dan meniada memang kita tak sanksi langsung, Allah aja boleh mengada dan meniada. Mudarat munafaat yang tu pun istilah dalam ilmu tauhid kita juga, ulama kita selalu pakai. Yang tu pun kalau semak kat kita pun masih banyak lagi masalah itu. Ada pun Allah saja beri munafaat, yang ni kaedah akidah kita boleh terima, mudah nak hadam. Tapi Allah juga yang berikan mudarat, yang tu kena mudah, susah nak hadam. Kata susah nak hadam apa? Kita tak boleh nak tahan bala bencana kena kat kita, untuk hati ni dengan rasa penuh suka dan rela menerima dia ketentuan daripada Allah Ta'ala. Dia susah terima. Bagi manfaat apa? Sihat macam, okey. Senangnya Allah bagi sihat, alhamdulillah. Memang kita boleh rasa itu. Itu dapat rezeki, dapat kerja, dapat pemberian. Ada orang bagi anugerah, bagi macam ni, hantar barang macam ni, bagi sumbangan macam ni. Contohlah macam mana? Oh, seronok, alhamdulillah. Tapi mai jatuh motor, tayar pecah, aircon tak sejuk. Contohlah tengah panas tak tengah hujan ni, lebat ni, aircon tak sejuk. Allah, tengah nak pakai aircon, hujan pula, tak sejuk pula aircon, tak boleh jalan langsung, kelabu habis tingkap macam. Boleh tak? Alhamdulillah. Boleh. Inna lillah, dengan senyum, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Adalah hikmah itu. Boleh? Susah. Tapi dari segi prinsip sama, la ilaha illallah juga. Prinsipnya atas kita selalu sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksud inna lillah tu apa? Kita milik Allah, dia nak ambil, dia nak bagi hak dia. Itulah maksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu. Kan orang yang beriman ni, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang beriman ni apabila dikenakan bencana, dia akan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak kata tu satu hal, tapi apa faham daripada kata kita ni milik Allah, kepada Allah lah kita balik. Sebut tu nak buat apa? Supaya merasakan apa yang ada nikmat kat kita, Allah Ta'ala ambil hak dia, ketentuan dia, keputusan dia. Hati kena terima dengan suka dan rela. Oh, kesenang tu kan? Nak pergi kerja sepatutnya memang boleh sampai, tengok trafik jam pula dah kan. Tengok kena tahan dengan roadblock. Surat kita dia tak pakai, kata dia apa, patah balik, kena dapat cop polis, kena sign daripada balai juga ni baru boleh datang balik. Alah, kena punch card pula, alamak. Boleh tak? Ada hikmah lah tu, alik je lah macam mana, baran tak? Bukan senang tu. Yang tu ada bab khas belajar ni, bab apa? Qadar. Tapi qadar tu belajar bab ni lah, tauhid kat Allah Ta'ala lah sebenarnya. Qadar tu khas bicara bab kudrat iradat Allah Ta'ala. Kita duk bicara bab tauhid af'al ni pun cerita qadar lah sebenarnya. Pasal apa nak cerita af'al Allah Ta'ala? Af'al kita atas jalan sabab aja, nampak je kat kita, tapi semua daripada Allah Ta'ala. Mana ada campur tangan makhluk untuk menentu mengada meniada sama sekali. Kita sebut mengada meniada memang tak ada masalah Allah Ta'ala. Tapi mudarat munafaat, tu mudarat
manfaat kita boleh terima lagi, mudarat untuk boleh sejuk, rela, renung tengok apa saya sebut ni contoh. Begitu juga nak memahamkan makhluk dengan zat makhluk. Zat makhluk tu boleh memberi sesuatu manfaat, mudarat. Hak tu kalau kita semak banyak. Yang tu yang istilahnya kita ni rosak dari sudut bab ketuhanan banyak situ. Dapat duit lega tak? Bukanlah maksudnya tak payah pegang duit, bukan macam tu. Dapat makan, kalau lengah lapar, jumpa air, jumpa makanan, lega tak? Lega. Tapi kelegaan kita tu kita kena ubah. Rasa lega tu Allah bagi lega aku. Dapat duit senang, macam mana? Allah bagi rezeki aku. Bukan salah terima duit, bukan salah kerja untuk dapat duit, bukan salah mencari rezeki. Tapi masalahnya tak rasa Allah lah Ar-Razzaq, dia lah Ar-Raziq, dia ada Al-Mu'ti, tak rasa ke dia. Jadi kita belajar ni nak buat apa? Nak betulkan batin kita, betulkan iman kita, betulkan yakin kita, tasdik kita, supaya Allah Ta'ala dirasa, supaya Allah Ta'ala diperasankan. Tak perasan ke orang salah, inilah satu dosa, dan bukan dosa kecil sebenarnya, dia dosa besar. Dosa bab akidah ni dosa besar. Dosa bab akidah lagi besar daripada dosa zahir. Cuma kita kalau tak belajar ni, kita duk rasa dosa akidah ni macam tak ada apa-apa. Ui, silap besar. Atas dosa akidah ni, Allah, walaupun kita dengar macam kita belajar ilmu khas bab dosa tu, ilmu tasawuf katanya, kita dengar bab ujub, kita dengar ujub ni macam tak ada apa-apa ya, dengar ujub ya. Padahal ujub ni habis amalan kita buat tu, habis honcong liau. Apa ni honcong liau ni? Pocik. Apa? Kita puasa dah 20 tahun, duk rasa aku puasa. Orang lain mana boleh puasa 20 tahun Isnin Khamis. Habis macam debu. Debu dah apa, benda terbakar, kayu dah terbakar, debu tu kena tiup angin. Ada isyarat dalam Quran, kama salis safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Macam mana batu bulat, ada tanah, hujan lebat, fa asabahu wabil, wabil ni hujan lebat, puff, tanah duduk atas batu licin. Macam mana? Fatarakahu salda, hujan ni akan meninggalkan batu licin, tanah yang ada atas batu tu macam mana? Licin selicin-licinnya, habis. Riak, ujub, takabur, sum'ah, cinta dunia, ni semua amalan ni dah habis. Habis kan? Kita rasa macam dosa kecil, macam tak ada apa-apa je, riak sikit. Punca dia apa? La ilaha illallah. Kita tak rasa apa yang kita buat tu Allah yang taufik hidayah aku boleh buat taat. Satu, saya ngaji tutup guru duk sebut dalam bab-bab kita punya amalan ni lah. Kita nak bergantung di atas amalan yang kita buat tu, sabit dengan kita taat tu, yang tu dapat balasan. Bahasa macam ni lah saya ngaji tu guru kan. Ni saya guna bahasa ni. Ada. Hatta Nabi SAW pun, dia pun masuk syurga. Pasal apa? Rasulullah ni sabda, dia kata apa? Aku masuk syurga ni dengan rahmat Allah Ta'ala, aku masuk. Kita semua ni masuk syurga ni dengan rahmat Allah Ta'ala. Sahabat bila Rasulullah tanya itu, hatta anta ya Rasulullah, engkau pun ya Rasulullah? Ya, hatta aku. Dengan rahmat Allah Ta'ala lah menyebabkan kalau aku ni dapat syurga. Satu, apa yang ada pada kita ni tiada lain melainkan kita menzahirkan hamba, dan kita duk buat taat ni bukan di atas nak rasa hebatnya taat yang kita buat, bahkan taat kita pun atas kita bicara usaha ikhtiar ni, atau usaha kita buat kederat dia bagi kita. Sebelum usaha tu kita ikhtiar dulu, buat macam ni, macam ni, ilham tu pun dia bagi. Apa ada yang ada kat kita?
lalu kat kita, tu dia bagi kita pahala. Ala kerdilnya kita. Dia istilah macam sebut macam mana? Maksudnya patah balik manfaat tu kat kita kan. Allah. Buat pilih buat korban tu contoh. Kita buat korban, sebelah-sebelah korban bukan bagi orang makan korban, kita balik makan korban tu. Jadi apa masalah buat korban? Masa manfaat kat kita balik. Itu pun kedekut nak mampu. Sikitlah kalau sebut dalam bab tu. Lagi nak kata alah kat kita ni tak ada apalah. Jadi murni dia nak murnikan balik tauhid. Adapun kalau kita gagal dari sudut tauhid akidah tu, nak merasakan makhluk tak beri bekas tu, duk rasa aku beri bekas. No, aku taat je ni. Yang ni berkat usaha aku. Nak guna bahasa-bahasa jalan sabak tu hal, tapi kita bicara ni atas bab qalbi, nak bagi hati tu mutlak ke Allah Ta'ala kan. Nak bagi bab ketuhanan tu uluhiyah ke Allah Ta'ala, khas dalam bab fa'al. Allah saja dar nafi', Allah saja nafa wa nuqsan, Allah Ta'ala saja ijad wa idam. Allah saja dengan zatnya, dengan kuwah dia, dengan sifat dia, dengan milik dia, mutlak hak dia. Dia saja ilah. Makhluk mana ada kosong, 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 kosong. Zat kita tak ada, sifat anugerah dia, kuwah tak ada, milik sementara. Jadi siapa yang kuasa ni? Allah, 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 Allah. Satu ada riaknya ni, kita rasa macam biasa ya. Satu kita ada perasaan hebat aja. Amalan tu walaupun kita tak tunjuk ke orang, tunjuk ke orang tu riak ni, ujub ni, kagum dengan apa yang ada itu. Ataupun kita buat sesuatu, ada orang puji, kita seronok dia puji tu. Kadang dia bukan puji depan kita, ada orang sebut kebajikan kita di belakang orang. Di belakang kita tak dengar ni. Tapi adalah dia pula cerita, dia tak cerita pun, tapi kita tahu bahawasanya kita sedang dipuji lah kan. Macam mana? Seronok tak? Senyum tak dengar? Senyum tak? Habis lah amalan. Habis lah, kosong lah. Apa masalah tu? Pasal duk rasa ada sesuatu kat kita, ada something kat kita ya. Wis, masak punah. Itu yang perincian tauhid ni tasawuf. Kita belajar tauhid ni betul-betul belajar dasar. Belajar praktik dia tasawuf. Itu yang kena ngaji tasawuf. Ni istilahnya saya mix lah, campur lah. Tapi takkan ngaji tauhid keren saja-saja ngaji tauhid. Tak ngaji tasawuf, bengap apa kita kan. Sikitlah dengan bahasa itu. Pasal setiap ilmu atas nama bahas ada bahas dia, tapi takkan tauhid semata, fiqh tak masuk. Dalam fiqh ada tauhid, dalam tauhid ada fiqh, dalam tasawuf ada fiqh, dalam tasawuf ada tauhid. Tu yang duk tauhid aja tu, duk ahli makrifat, duk tinggal syariat, sesat. Mana mau je. Ada fiqh, tak ada tasawuf, tak ada faham macam mana nak tauhid dengan Allah Taala. Nak ikhlas, mukhlisina lahuddin tu, nak rasa aku ni dari Allah, dengan Allah, untuk Allah. Tak faham pun apa benda tu. Macam mana kau nak dapat khusyuk, macam mana nak dapat ikhlas buat ibadat, macam mana nama mukhlisina lahuddin, macam mana nak nama muwahhidin pada Allah Ta'ala. Lalu sebut ikhlas bukan di mulut. Ikhlas tu tauhid Allah Ta'ala ni, af'al ni. Buat hebat macam mana pun la quwata illa billah. Innama alainal balagh. Hadza min fadli rabbi. Hadza min fadlillah. Memang tak boleh hilangkan rasa apa yang ada ke aku ni adalah rasa keakuan aku kena tenggelam dengan aku tu, rasakan Allah beri kat aku. Perjalanan nak amal dia gitu. Yang ni mesti faham, yang tu untuk berjalan, tu yang bila dah tauhid ada tasawuf,
Dia ada bersama tu katanya ada tarik, ada jalan nak buat beramal macam mana. Antara beramal tu dengan tauhid tu, lepas tu ada wirid dia, ada zikir dia, ada doa dia, ada munajat dia, ada istighfar dia, ada selawat dia, ada tahmid dia, ada tahlil dia, masing-masing punya tertib lah. Takkan nak tauhid tapi tak ada amal. Dunia dapat tauhid, macam mana nak jadi mukhlisin, amal tak ada. Nak makan tapi tak kerja, nak cari duit mana, nak masak nasi tapi tak pernah nak menyumbat apa, nak jolok apa dalam mulut. Sajalah agak bahasa-bahasa tu kasar sikit, bahasa tu jolok dalam mulut tu. Okey, jadi nak bicara apa ni? Kita pasal kita duk bicara bab usaha ikhtiar. Nak memahamkan usaha ikhtiar ni pun main daripada Allah Ta'ala. Pasal usaha ni kederat, ikhtiar tu ilham. Jadi ilham, lintasan hati, ataupun rancangan kita, perancangan, rencana kita, aturan kita untuk kita nak buat sesuatu tu, yang tu Allah Ta'ala bagi. Dia bagi pula, lepas tu kederat pula jadi. Memang semua pandang ni. Tambah pula ada benda tak pernah rancang pun. Tengok depan mata, bak pepatah Melayu, durian runtuh. Macam mana? Lagilah memang la ilaha illallah. Ya, durian runtuh faham tak? Takkan dia tak ke orang Jepun ni tak faham bahasa durian runtuh. Kalau yang memang kita usaha ni dengan tulang empat kerat ni satu yang ni bukan usaha tulang empat kerat. Apa dia? Bukan durian yang runtuh, manggis, cempedak, semua rambutan, lembu, unta, kambing semua runtuh. Bahasa gitu tak? Semua runtuh. Apa? La ilaha illallah. Memang takdir dia azali. Yang tu tak ada, itu durian runtuh. Tu apa saya nak sebut bahasanya? Apa tu terkena bala orang lain punya pasal, kita terpaut sama. Kebau yang bawa lumpur, habis kita terpalit. Macam kena tabah sabar. Apa dia? Ada hikmah tu. Ada hikmah tu. Ngapa dipaksa-paksa kita pula macam ni? Adalah rahsia dia tu. Atau istilahnya uji nak tahan tak tahan, kuat tak kuat, lawan tak lawan, lawan tetap lawan. Contoh lah kan. Jauh sikit ke sana lah. Baik, atas kita bicara, ada kat kita ada nisbi, ada apa? Nisbah kat kita. Aku semayang, aku sedekah. Ada kat kita. Macam mana boleh semayang? Kederat Allah Ta'ala bagi. Macam mana boleh sedekah? Allah Ta'ala yang bagi kederat. Allah Ta'ala yang bagi harta. Dia bagi kepandaian boleh cari harta. Semua dia. Betul, ambil tu belanja balik jalan dia. Dia juga bukakan hati kita untuk pergi belanja. Ada orang ada duit tapi tak boleh belanja. Dia tak boleh belanja. Kat kita pun cuba kita perasan, ada tak kita jadi macam ni? Tak ada duit dulu senang je belanja, senang je bantu orang. Ada duit makin kedekut. Kena semak kat tu. Saya ngaji pasal Tok Guru sebut, dia kata orang yang senang belanja ni orang susah, kata dia, banding dengan orang kaya. Tunggu, ni saya pernah saya jumpa baru ni kawan-kawan dengan jumpa dia orang duk urus bab korban apa ni. Yang itulah dia kata kadang ada 3 panggu 4 panggu lagi. Kita 3 panggu 4 panggu nak bagi cukup korban tu lah kan. Bila 3-4 panggu lagi tak cukup, cari siapa? Cari orang ada duit lah. Bawa dia. Ni ada 3 panggu lagi. Ada ke nak masuk korban? Saya dah buat dah tahun lepas. Orang kaya ni. Saya dah buat dah tahun lepas. Kita jumpa orang susah pula. Ada. Alhamdulillah saya nak masuk. Tapi ni duit tak bawa lagi ni. Esok saya bagi duit, insya-Allah. Orang susah boleh masuk korban.
Cuba perhati tengok, kadang yang buat korban ni bukan orang senang, orang susah. Orang senang tu bukan dia buat korban, orang lain bagi sumbangan lalu kat dia. Yang saya kat Gerik itu saya sebut yang bagi korban bukan, kalau YB lah member of parliament ke, bukan dia bagi, apa dia, sumbangan parlimen punya, beli lembu bagi, nampak macam ahli parlimen bagi. Tu yang ahli parlimen Cina pun boleh buat korban. Dululah kalau kawasan Gerik ni, apa nama tu, Ustazah Tan yang panggil, Ustazah Tan tau siapa, Tan Lian Ho. Oh, ingat cik dulu lah ingat. Tan Lian Ho, kami panggil Ustazah Tan. Siapa? Pasal dia bagi lembu untuk bagi korban. Ni okey duit dia. Nampak duit dia. Itu Tan Lian Ho. Hal lain? Tu kalau sudah sebut macam tu saja, marah dia orang kaya pula. Kalau orang kaya bagi, siapa? Tak ada apa harta. Ala takat kalau kita setompok, dia bagi 10 tompok, tak ada apa-apa. Pasal 10 tompok, tambah dia buat setompok, kita setompok, baru sama level. Patutnya kita satu, dia 7 ekor, 2 7 bahagian, lembu seekor patutnya. Kalau kita kambing, dia lembu. Patutnya, kalau kita lembu, dia 7 ekor lembu. Saya silap 10 ekor lembu. Baru level kaya dia. Ini kita setompok, dia setompok. Kaya, kita miskin. Contoh. Dia memang tu, dia rasa cinta pada harta. Dia rasa cinta harta, seronok dengan harta. Yang tu satu. Lagi pasal apa? Orang kaya walaupun duit banyak, kerak banyak. Faham tak? Kerak. Bahasa lah tu bahasa. Bukan kedekut, kerak ni. Periuk kecil, kerak kecil. Periuk besar, kerak besar. Itulah kerak tu. Nak bayar duit kereta, bayar duit rumah, tukar duit minyak enjin, ni minyak peho, minyak peho lagi. Tayar peho, kita tayar basikal je. Tiup basikal. Alah, beli RM100. 3 tahun pakai. Tiup kereta, tiup dia punya tu, satu je. Biasa bodoh-bodoh RM5. Bagus sikit RM20. Tu lain lah tu. Tapi nak cerita kerak ni. Dia kerak dia banyak. Tu dia nampak je banyak sebenarnya, tapi jadi sikit. Baik orang miskin dia rumah apa pun, rumah haram tapi halal. Yang dia rumah halal tapi haram. Kasar bahasa ni. Iya. Rumah halal milik sendiri tapi loan dengan bank. Rumah haram lah namanya. Yang ni rumah sendiri, duit sendiri, tapi tanah haram. Seroboh tanah. Tanah Taman Bagan ataupun tanah pinggir. Geran-geran potong-potong ni tengok, yang ni tak masuk dalam geran punya. Tanah pinggir ni, buat rumah situ. Tanah apa ni? Rizak sungai. Kalau hujan banjir dia hanyutkan rumah ni. Rumah haram tapi halal. Sikitlah ayat-ayat macam tu kan. Itu punca-punca dia. Satu kadang orang miskin lagi senang belanja. Dia nak tinggal rumah dia kan susah hati. Bukan ada apa dah rumah aku tinggal, tak kunci tak apa. Orang kaya dah kunci, susah hati lagi. Allah Akbar. Antum kata kita ni kadang-kadang ada silap cara kita berfikir. Kita bila belajar syarak senang. Itu nak mati, kalau ada rumah aku, harta aku, tanah aku, ni musangking aku, senang nak mati. Tambah dah jatuh cinta itu. Durian pula pakai buah lah, macam mana? Sayang tak nak tinggal? Cuba tak ada apa, macam mana? Mati, apa masalah? Memang tak ada masalah pun dengan makhluk, tak ada masalah dengan Allah, tak ada masalah. Mati. Lama dah tunggu, ya Allah. Duduk dunia ni serabut tengok. Baik. Jadi cerita apa sikit tu kerenah. Benda-benda macam tu lah kita duk hidup ni ya. Dan dia punya penyelesaian dia, ilmu dia, terah dia akidah. Cara nak berjalan tu kena tasawuf. Nak jaga, tambah benda-benda yang rosakkan amalan-amalan kita. Amalan dah lah sikit. Nafsu tak faham macam mana buruknya nafsu.
Dia samun Nabi amalan kita. Bila kita tak jaga pula dengan zikir apa selawat apa, samun pula akidah kita, habis dah nak apa yang tinggal kita. Allah. Baik. Jadi di atas apa yang ada Allah Taala beri kat kita ni, atas jalan majazi ni, tu istilah sikit sebut tu lah. Disebut ada mestilah ikhtiar dulu tu kasab tu semalam punya pelajaran lah. Ada tertibnya tu. Maka dengan sebab dibangsakan, dinisbahkan, dikaitkan kat kita ni usaha dan ikhtiar, diberikan kederat, berikan anugerah, dengan sebab itulah dijanjikan beri pahala bagi kita pada mengerjakan yang disuruhnya. Dan dia bagi pahala pasal apa? Limpah kurnia dia. Kenapa limpah kurnia dia? Kita nak buat taat pun dia yang ilhamkan, dia yang mudahkan, dia yang senangkan, dia yang bukakan pintu hati kita untuk dengan senang pergi buat kebajikan. Main masjid senang je, pergi sapu sampah, vacuum, macam tu kan. Tarik cicak ambil pergi basuh, tarik burung apa cuci, lap ni pergi buka lampu, kipas mana tak pakai tutup. Orang kata apa? Ingat aja tulang tu buat kebajikan. Siapa lagi ringan tulang tu? Allah. Ada orang tak ada dia peduli ya, sampah kau berlonggok ya. Nyepas kau kena dengan aku. Kita bukan nak cerita buruk orang ni, nak cerita kalau kita boleh taat tu macam mana? Ya Allah, engkau yang mudah, engkau yang ringan dengan tulang aku. Orang puji pun rajin engkau ya. La ilaha illallah. Aku pun tak tahu aku rajin tak rajin, tapi aku tahu inilah kerja yang aku kena buat. Engkau nak puji aku rajin, kau nampak aku Allah yang bagi. La ilaha illallah. Mesti balik ke tauhid tu. Kalau tidak, rosak kita. Kalau seronok macam mana? Tambah pula, memang bermaksud kan tu. Kau tak nampak ke aku rajin ni? Orang tak lalu, tak ada pun fikir, orang lalu dandan tangkas Swiss. Orang duk lalu dalam lagi orang ramai. Susun rakwar, semua rehal-rehal semua susun. Kemai lagi ramai orang lagi kuat kerja kan. Itu semua habis amalan kita kena samun. Habislah. Apa puncanya tu? Situlah ada iktisad tu. Jadi murnikan dia tu macam mana? La ilaha illallah. Ahad, 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 ahad. Ahad apa? Afal. La quwata illa billah. Jadi nisbah kalau tapi punya yang inilah kata Ar-Rahman Allah Ta'ala ni tak mana? Ar-Rahim dia macam mana? Dia yang jadikan kita, dia yang bagi iman kat kita. Kalau pandang pada hakiki itulah, dia yang buka pintu hati kita, dia yang susunkan hidup kita, dia yang sebab kita dilahirkan daripada mak bapak kita, bertemu dengan guru kita, dapat pula mengenal Rasul tercinta, boleh belajar pula mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Esa. Macam mana? Semua dia. Habis-habis dia bagi pahala kita. Macam mana? Limpah kurnia dia. Buat apa kita? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadza min fadlik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. La nuhsi sana'an alaika. Itu yang sedap bila kita tahu Arab, faham tauhid. Saya nak sebut. Memang kita baca-baca yang tu dia nak Allah. La nuhsi sana'an alaika. Apa, aku tak boleh nak hinggakan, aku nak puji ni tak ada bahasa aku nak kata ya Allah apa yang telah kau bagi kat aku ni. Kama asnaita ala nafsi. Kalau engkau puji engkau, memang kau tahu, memang engkau tahu bagaimana kedudukan engkau. Aku duduk alhamdulillah ni, walaupun sebut hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, aku hafal je ya Allah. Bahasa ni ulama-ulama semua orang yang memang arif kenal engkau. Aku puji engkau ni. Bahasa kalau ada pun bukan bahasa aku tiru je. Kalau aku baca pun tak masuk dalam hati sanubari aku. La nuhsi sana'an alaika kama asnaita anta ala nafsi. Falakal hamdu qabla ridha, falakal hamdu ba'dahu, falakal hamdu idza radita anna daiman abada. Tu sedap tu kataan tu.
Kita tak reti apa. Walakal hamdu qabla ridha walakal hamdu ba'dahu. Baca gitu lah ya. Tu yang ngaji lagi. Ngaji apa? Ngaji Arab lah. Ngaji Arab tu untuk dapat tu dapat tu. Tak faham Arab, dia tak sedap. Itu je, tak sedap. Saya ngaji untuk wajah tak sedap macam mana? Macam makan pisang tak buang kulit. Tu bahasa lah kan. Makan pisang tak buang kulit. Try tengok macam nak ngopi. Nanti kita beli pisang lagi, try tengok. Testimoni. Sampai tak boleh belacan. Tapi kadang sedap juga. Kalau sampai belacan tak boleh belacan memang tak sedap. Sambai ni kira cabai, bawang putih, bawang kicap. Itu pun sedap lah. Try tengok. Resipi pagi ni. Ketuk-ketuk. Jalan-jalan cari makan. Apa ni nak cerita sambai ni? Pakcik tu lah mula sampai belacan. Saya ceritalah sambai bawang putih. Saya pondok itu je. Bawang putih tumbuk. Wangi cerita lain. Saya bukan cerita, saya nak cerita sambai. Tumbuk cabai. Ambil bawang putih, sulas pun tak nak. Buah sulas. Jangan bawang merah. Bawang kecil. Kicap je. Kicap pula kipas hudang. Makan. Itu je, tak payah lauk. Habis poyok. Tak percaya try tu kata cari-cari makan pagi ni kan. Tambah pula ada pula geragau sikit kan. Ada minyak. Buat apa? Telur mata kerbau Pontianak. Benda tu. Saya bagi formula pula bagi ni. Apa dia jalan-jalan cari makan. Apa benda pula Pontianak tu. Drama resipi lah kan. Saya orang Pontianak tu, Kalimantan tu. Dia orang punya formula telur mata kerbau tu. Telur mata kerbau. Tu apa? Goreng tu, lepas tu bagi ada minyak sikit, udang geragau, udang kepai tu, tomeh goreng lah kan. Tomeh lepas tu apa? Tu bawang putih. Bila dah garing tu masuk kicap tu, sabu ayo kicap. Biar minyak kicap tu duduk dalam minyak, nampak macam minyak dengan kicap tu asin. Tak faham sudah, tak biasa masak lah tu. Lempar masuk telur, kacau, makan. Saya reti juga masak. Satu bila chef kami masak tu, dia cerita tu masuk dengan line saya tu. Saya pun reti juga lah, tapi tak lawak lah chef. Dia chef, saya cuf. Lama tak masuk dapur lah tu. Apa cerita ni? Jalan-jalan cik makan, undur balik. Limpah kurnia Allah Ta'ala. Jadi kita duk buat taat, apa ringan tulang apa semua tu macam mana? Hak dia semua. Tu yang walaupun begitu, pasal lalu kat kita, limpah kurnia dia macam mana? Dia bagi pahala. Fa'in yusibna fabi mahdil fadli. Dalam matan jaharah kita belajar ya. Yang guna hafal matan-matan syair tu, itulah ngaji Arab, ngaji belajar syair hafal. Fa'in yusibna fabi mahdil fadli. Kalau dia bagi kita ganjaran pahala macam-macam kurniaan dia macam mana? Limpah kurnia dia sebenarnya, bukan ada apa buat kita ni. Fa'in yu'azib fabi mahdil adli. Kalau dia azab kita, tiada lain semata-mata keadilan dia. Dia tak pernah zalim. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Ya. Itu yang bila kerja taat yang disuruh, dia bagi pahala. Pasal apa? Pasal ada istilah kasab kat kita. Ada ikhtiar kita. Pilihan kita. Inna hadainahu sabil. Nak jadi syakir. Syakirnya kita, dia bagi pahala. Kafura, kufurnya kita, kufur nikmat ke, kufur yang na'udzubillah, dia akan seksa. Ada janji seksa dia. Jadi dijanjikan seksa pada kerjakannya yang ditegahnya firman Allah Ta'ala. Jadi di atas ada janji inilah, maka tu yang kita kena mengaji, cermat, pergi cari apa yang perintah dia dan kena faham sungguh apa larangan dia. Wajib tu, fardu ain tu.
Macam mana cari benda halal, jauhkan benda haram, tu bab makan. Sama juga bab urusan-urusan, mana urusan halal, urusan haram. Wajib belajar. Muamalat halal haram, makanan pun halal haram. Dua bab tu mesti fariqan yahtasimun ni, dua kumpulan duk kelahi ni mesti faham tu sungguh ni. Firman Allah Ta'ala, dalil nak kata kat kita ni ada taklif buat benda baik, buat benda buruk. Dia ayat Quran, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia ada muqabalah, kalau istilah ilmu balaghah ni, ada laha, ada 'alaiha, ma kasabat, maktasabat. Syarat sedap Quran. Tambah kita faham balaghah dia tu, bahasa dia. Yang ni saya dah suruh kasab tu, itulah. Kasabat tu main mana pula? Kasabu, kasabat. Iktisab, wa ifta'ala, kasaba. Ifta'ala, iktasabu, iktasabat. Tu apa benda tu? Tu ilmu ilmu saraf. Bila nak mengaji, sambung hari Ahad nanti. Hari Sabtu nanti insya-Allah. Ada panggilan tu, main. Yang nak main, mari lah. Mana yang boleh, yang memang nak main mengaji pondok ni, mari lah. Tak cukup pondok, duduk atas ni boleh lagi, macam bulan Ramadan dulu kan. Manfaatkan apa yang ada. Saya sekolah mendengar SPM pun boleh mula buka 1 hari bulan dah, Ogos. Jadi masa lulus tu untuk minta kemasukan pondok, sebab kita pun memang lebih pada SPM lagi kita ni kan. Pusat Pengajian Tinggi Agama Banggul Batu Hajari, itu kan. Pusat Pengajian Islam. Dia nama macam tu nampak cantik sikit kan, realistik sikit. Ini punya pondok nampak hina diri sikit kan. Pondok lah tu, tapi upgrade bahasa tu kan. Pondok kerana ada orang pondok Pusat Pengajian Islam. Dia pindah tu buka sikit. Pondok ni sebenarnya Pusat Pengajian Islam. Ya. Berapa tahun ngaji pondok sampai mati. Daripada Buayan sampai ke Liang Lahat. Terus Cik Dolah pun datang pondok lagi. Betul kan? Cik Dolah baru umur 24 kan? 24. Yang tu 24. Okey sikit tu lah. Terus Cik Dolah main pondok lagi. Kalau sekolah kebangsaan orang tak mari dah. 17 tak mari dah. 71 lagi tak mari sekolah kebangsaan, kena halau lagi apa. You old man, get out from here. Kita tak mari, sila. Tok Nek ke Tok Wan ke, itu Cik Dolah, Cik Salamah 80 dah apa. 86 87. Tak larat turun, dengan kuliah duduk tepi rumah aja, duduk kursi dengar bukan tasbih. Malu kita weh. Yang kita duduk sini ngaji tidur. Orang tak larat nak mari hemah mengaji macam tu. Malu. Tu yang kata kita duduk tempat macam ni, kami dululah kalau arwah Fatih dulu, dia atas cerita kasabat dengan iktisab tu kata. Tengok orang tua ni demo tumpang semangat kita. Pasal saya pengalaman ada orang tua masuk pondok ni. Dah dia main ngaji lambat kan. Dia tengok budak-budak ni, yang ni Jurumiah ingat, yang ni ingat, tasrif boleh. Tolak jadi imam senang-senang aja. Kecil-kecil umur 14, 16, tolak jadi imam selambut aja, baca. Doa apa kata dia, malu saya. Dia tengok budak-budak sini kata dia, dengan pakai sorban, pakai jubah boleh jadi imam senang-senang aja. Saya ni dah 60, 70 baru nak mengaji, malu saya. Itu dia, kita pula. Dia tu di atas malu dia tu, dia mengaji duduk depan ni. Ni, duduk sebelah ni. Nak belaga lutut dengan kita ni. Tak malu langsung dengan budak-budak. Kita pula malu dengan dia. Tua-tua pun ingat nak duduk belakang. Rupanya duduk depan pada kita lagi. Allah, kita pula malu kat dia. Ni pondok. Allah. Macam mana pun nak cerita tu lah. Ngaji tu kasabat nak sebut itu lah. Ngaji Arab apa tu, yang daripada Buayan ni Al-Lahad, marilah ngaji.
Pasal kita ada taklif tu duduk rumah je pun badan muka besar. Yang tu buah. Habis tu tak ada buat kerja apa, tidur. Nak buat lebih-lebih pun tak boleh. Pasal memang ada limit dia. Ada limit dia. Okey. Mari sini yang jangan bawa lah handset tu. Yang ada handset pun saya nak pegang. Dengan rasminya mari datang esok. Dan rasminya kita kata kita mula pengajian pondok. Mula tu semua alat-alat komunikasi ni kena komunikasi kat sini ya. Hilangkan interaksi anda dengan orang lain. Nak bagi pun hari Jumaat setengah jam untuk kola rindu kan, nak cakap dengan mak bapak kan tak kucing cakap dengan mak bapak dia tak sembang. Sembang dengan setan, dengan Yahudi, Wahbi tu. Dengan nafsu. Tambah 3 hari bagi hari Jumaat, Sabtu, Ahad bagi handset. Bagi Jumaat, Sabtu, Ahad apa hari bagi hari Jumaat tu sejam tu hancur lah. Hak mengaji 5 hari 4 hari tu. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis ngaji penuh masa. Jumaat, Sabtu, Ahad pegang handset. Habis ikut itu. Tak apa-apa. Jangan kata hak 3 hari pegang handset tu. Ni 10 tahun mengaji dapat handset. Habis senyap itu. Iya. Mujurlah kita tak duduk zaman tu. Orang budak-budak lah ni mengaji tu dia. Tak tahulah. Memang rugi besar lah. Satu masuk ni tak ada tu. Nak boleh masuk handset pergi masuk pondok lain. Yang tu lah saja sebut-sebut gitu sikit kan. Dia punya kaedah berfikir dia macam ni sikit supaya betul dia punya cara berfikir. Orang main bola bawa handset tak masuk padang? Mengapa? Okey, siap, pandai. Untuk main mengaji bawa handset tak? Mengapa? Ayat dia macam mana? Best. Main bola kena tubuh batin main bola lah. Balik handset masa bila main mengaji. Tapi main mengaji boleh balik handset. Tu main bola tak balik handset. Main bola handset tak bawa lagi pecah hancur. Sama lah. Sama lah. Main mengaji pegang handset hancur lah. Hancur lah. Cuma dia bukan hancur macam main bola tu. Kepala otak tu hancur. Hancur. Mengaji habis hancur dia. Mengaji hancur dia. Lenyap gitu je. Penat dia mengaji. Sia-sia je. Sikit itu. Baik. Jadi kita ni ditaklifkan ada usaha ikhtiar dengan berlaku lalu kot kita. Allah Ta'ala janjikan ada diberi pahala tu pun limpah kurnia dia. Siapa? Taat kita semua ni datang daripada dia, kederat pun daripada dia, ilham tu pun datang daripada dia, limpah kurnia dia. Kalau seksa memang seadilnya gitu. Sebab apa? Memang kita yang memang rancang untuk buat benda-benda yang tak baik. Kalau ada benda yang tak baik yang bukan rancang, macam mana? Yang tu rufi al-qalam an ummati. Diangkat, maksudnya tak ada dosa pasal dah bukan rancang. Kalau dulu dah buat silap, dulu tak tahu apa, sekarang tahu, falahu ma salaf. Yang lepas ada disiplin ilmu dia kena faham tu, mana yang kena qada, tak kena qada, apa-apa hak bengong dulu. Taubat, satu taubat. Tapi di atas kita tak tahu dulu, dia tengok silap macam mana, falahu ma salaf. Tapi syarat fantaha, berhenti. Lama kesalahan. Dah dulu tak tahu kan. Man ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha. Isyarat prinsip dia macam tu. Siapa yang dapat pengajaran hari ni sekarang baru tahu, macam mana? Fantaha, dia berhenti, falahu ma salaf. Yang lepas sudah. Wa amruhu ila Allah wa man ada. Tapi kalau patah balik, jangan. Ada disiplin dia, mana kena qada, tak kena qada tu tengok fik. Fik. Disiplin syariat semua cantik lah. Belajar je bagi betul. Jumpa guru betul. Baik, firman Allah Ta'ala. Asal nak cerita ni, laha ma kasabat su'aliha maktasabat. Tetaplah, kata dia, bagi seseorang tu dapat pahala. Main mana perkataan dapat pahala tu? Perkataan bahasa Arab dia laha ma kasabat.
Dapat pahala barang yang berusaha ia. Usaha tu terjemah kasabah, kasab, kasbi. Dia sebut kasab tu itulah. Usaha dengan kebajikan. Jadi bila sebut kasabat ni, dia usaha dengan kebajikan. Dan atasnya dosa barang yang berusaha ia dengan kejahatan. Atasnya dosa, mana faham dosa tu? Perkataan alaiha. Ala ni menunjukkan takalluf, ditaklifkan, tertanggung atas dia, tanggungjawab dia, dicas salah atas dia. Maktasabat, apa yang dia iktasabah. Semua bahasa Arab tu apa beza? Kasabah buat tu dapat pahala dah. Tapi bab dosa dia sampai iktasabah. Apa dia? Kalau iktasabah ni maksudnya jadilah, baru kira salah. Maksudnya kalau masih dalam hayal, dalam rancangan, dalam kepala, tak kira salah lagi. Tapi kalau bab kebajikan, ada niat, siap. Rancang, siap. Azam, siap. Pahala sempurna dah dapat. Siapa nak ngaji sampai akhir ayat? Tak ada? Macam tak respon. Angkat dua tangan. Lagi live tu yang angkat dua tangan. Orang sini buat tak tahu je. Kami Ustaz, dua tangan. Long life education, alhamdulillah. Azam tu, dia tu mati esok, baru ngaji sehari, baru sekali buka live Facebook ni. Pahala sepanjang hayat. Berterusan. Ajrun ghairu mamnun, ajrun ghairu majzuz. Tak putus pahala. Nak mengaji, dia tengok sakit, dia tengok line tak ada, dia tengok handset pecah. Contoh lah kan, macam mana? Pahala perpanjangan. Maksudnya apa? Halangan ada, tapi nak. Itu lebih. Buat taat, Allah Ta'ala aku dan itu. Tapi maksiat, tu ada hurai-huraian dia, tapi atas prinsip nak sebut iktasabat ni, kalau baru duk hayal, fikir, buat jahat, jadi tak ada lagi. Tapi kaedah dia, jangan layan. Mari je hayal buat maksiat macam mana? Porah. Bunyi Tamil sikit lah porah ni. Calo. Pergi. Belah. Ha. Syaitan. Oh itu. Halau dia. Jangan layan. Kena faham mana panggil ilham syaitan, ilham malaikat. Yang tu kalau dah kena istilah tu. Yang tu pun kalau disebah mengaji, kena ngaji khas tu bab tu. Satu kena belajar fiqh untuk mengenal khas mana yang dipanggil ilham al-malakiyah, ilham yang syaitaniyah. Bahkan kalau kita tengok ulama-ulama kita bahas tu, kita boleh kenal yang ni ilham syaitaniyah, ni ilham nafsu, ni ilham malakiyah, ni ilham uluhiyah. Yang ni Allah yang ilhamkan, yang ni malaikat ni ilham. Yang ni ilham syaitan, ni ilham nafsu. Orang arif dalam bab-bab batin ni dia kenal satu persatu. Kita tak kenal, iblis, syaitan, nafsu tak kenal. Diri kita pun kita tak kenal. Teruk kita ni zaman-zaman akhir belakang ni. Ya Allah, ampunkanlah kami. Baik. Dosa barang usaha dengan dia akan kejahatan. Ya. Baik, jelas tak tu? Sedikit peringatan dia sebut ni. Ada bab kita sebut dah. Macam ni sekali lagi. Di atas akidah kita belajar bab af'al ni. Allah saja quwwah. Wa anal quwwata lillah. Quwwah ni milik Allah. Kita la quwwah. Tu prinsip kita. Itu atas sipi akidah tu nak berjalan macam mana? Buatlah apa taat sekalipun, pandanglah Allah Ta'ala yang pergi la ilaha illallah. Hadirkan hati, tak sebut mulut tak boleh. Tapi kadang-kadang nak bagi istilah muraqabah dengan Allah Ta'ala tu, munajat nak sebut ya Allah, tapi seorang-seorang lah, jangan sebut depan orang. Ya Allah, ni lah aku boleh buat taat, limpah kurnia padamu. Kadang kena sebut tu baru dia terasa di hati. Kalau bagi lintasan hati je, hati ni kadang dia bengap sikit bila tak bercakap. Bila bercakap tu dia lepas. Tapi dengan Allah Ta'ala cakap seorang-seorang, tak seorang lah, dua. Kita makhluk Allah berdua lah, tak seorang pula.
Sembah makhluk tak ada lah, tapi dengan Allah, ya Allah aku ni malas, ya Allah nyegahnya balok buat taat ni tidur, ya Allah kau ampunkan aku. Yang tu kalau kita layan sebut seolah-olah kita mengadu tu, meleleh mata, dalam hati tak mahu. Tuan-tuan saya tak tahulah kan, sebut saya pun tak je rajin tera mana pun, tapi kalau kita duduk tu melengung, kita sebut macam tu, ya Allah, sebutlah apa yang kita faham bab ketuhanan tu, kita dengan dia tu. Inilah aku, Dok M ni aku duk rasa macam hebat sangat, tapi tak ada apa pun, bengap aja. Semua aku tak boleh pandang engkau, ya Allah, gelapnya hati aku, janganlah engkau gelapkan hati aku. Dia boleh menangis sekejap kan? Kalau kita cakap macam tu, dalam hati tak mahu. Tak mahu. Satu dia ajar syariat dalam hati ni macam mana nak bagi boleh terasa. Ni translator dia sebut. Satu kalau duk tension duit tak ada macam mana, boleh bantu saya tak? Dia boleh sebut tu, lega tu. Masa tu mulut ni, translator ni bukan sembarang. Quran pun dalam kepala dah ni, translate kan dia, sebut dengan mulut kan. Baca tu, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Baca tu dia satu baca tu lain enggak baca macam ni. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah qabidatur rafi'ah iza rujatil aqdar busatil jibal. Lain, dia tak sama dengan kita baca dengan sepenuh tenaga bagai idza waqa'atil waqi'ah laisa awak baca kuat tak ada tu pasal tak ada salah. Baca slow boleh. Laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja. Baca baca tu neuron otak tu dia tak sama dengan duduk diam. Satu baca Quran, bila baca kuat orang lain pun manfaat, kita pun tumpang semangat. Tapi kalau baca tambah baca dalam hati tu okay, sikit sana baik. Tambihun hadza kalamun unabbihu liman ghafala. Jadi di atas kaedah ni bab tauhid af'al ni, barang siapa i'tiqad yang baharu itu beri bekas dengan tabiatnya, artinya boleh memberi bekas dengan sendirinya. Tu bahasa lain tabiat tu kan, kadang sebut tabiat dah, biat dah. Kita punya bahasa Melayu guna gitu dia tu tabiat dah, ngaji tidur kita guna bahasa tabiat tu. Mulut cakap yang ni tabiat ini betul, tapi yang ni kita cerita i'tiqad maksudnya pegang dalam hati. Takak mulut cakap biat tabiat tu bahasa tak ada masalah. So, kita bercakap dengan bahasa majazi ni banyak. Yang tu pun ada pelajaran dia, banyak orang jumpa insya-Allah. Tak mana? Memang kita cakap ni banyak istilah perkataan majazi. Majaz pula, majaz akli. Panjang kalau saya syarah tu. Pasal kita nak bicara ni, yang jadi salah ni apa? I'tiqad dalam hati tu. Satu, hati ni yang kita nak kena jaga supaya jangan terpaling daripada ada tawajuh selain pada ilahi. Tu bahasa dia tu. Walaupun kerja dapat duit, bukan jatuh hati ke duit. Tak salah cari duit, tapi pastikan kerja kita cari duit tu betul. Dapat duit, rasa lega, Allah yang bagi duit. Jadi sabab untuk lega, tapi yang melegakan dia Allah, bukan duit. Pasal duit boleh jadi tak laku, benda je pun, makhluk je pun. Sonoklah dengan Allah yang mengaturkan kita, dengan kita buat kerja, dengan sebab tu dapat duit. Ya Razzaq, alhamdulillah. Tu tauhid, tu tauhid. Jual ayam ke orang getah ke
jual durian ke. Ada orang nak buka durian, kita pergi beli. Masa tu untung. Yang lain tu modal contohlah kan. Macam mana? Alhamdulillah ya Allah ya Razzaq. Jangan tak sembahyang. Ini Allah rezeki, Allah rezeki. Doalah mudah-mudahan saya berjaya berniaga. Berjaya berniaga tapi tak sembahyang. Jadi juga tu. Sikit-sikit ke sana, menyambil sikit tu bawah tu kan. Allah. Jadi siapa-siapa i'tiqad yang baharu ni memberi bekas dengan tabiatnya. Jadi masuk tabiat sikit dihurai tu. Maksudnya apa? Boleh beri bekas dengan sendirinya pada menjadikan atau meniadakan. Seperti dia i'tiqad nasi yang menjadikan kenyang. Nasi itu mengenyang. Dan api yang menjadikan hangus. Api itu, diri api, zat api itu mengangus. Dan pisau yang menjadikan luka, air yang menjadikan basah dengan zatnya sendirinya. Situ masalah dia. Nescaya jadi kafir orang itu dengan tiada khilaf ulama. Jadi maksud tabiat di sini, bahasa lain dia dengan huraian dia beri tu, siapa-siapa i'tiqad makhluk memberi bekas dengan zatnya, makhluk tu sendiri zatnya, tak adalah selangsung Allah yang muasir, makhluk ialah makhluk, kafir dengan tak ada khilaf. Satu besar ilmu kita belajar ni nak faham la ilaha illallah, apa dia? Nak bezakan makhluk, letak tempat makhluk, Allah bukan Allah. Jangan sampai mentuhankan makhluk bukan sudut sembah. Dari sudut atau kita bicara apa ni, dari sudut memberi bekas. Satu, kalau ulama kita sebut dalam Quran, hadis, ulama-ulama kita syarah, salah tu cari dunia ni hak mana? Memang duduk dunia, mana boleh tak cari dunia? Ni duk cari, duk ambil, kita pun duk dalam dunia tapi tak kenal siapa pemilik dunia, siapa atur dunia, siapa takbir dunia. Itu masalah dia. Itu masalah dia. Jadi yang nak bekerja, nak berniaga, cari duit, semua tu memang benda yang masyru', ada syariat yang disyariatkan kita kan? Dah tak kerja, dah makan penjen je tu kan? Masih istilahnya syariat juga kan? Masih ada sabab kewangan tu yang penjen lah contoh kan, yang ada orang sara dapat bantuan apalah macam ni, yang tu yang mana boleh ambil. Tapi yang salah tu macam mana? Duk rasa hak tu lah makhluk tu dengan zat dia boleh beri mudarat dan manfaat. Pergantungan kepada zat makhluk tu, itulah masalahnya. Kaedah kita, mana saluran bantuan isi borang ke apa-apa, tambah kena PKPD tu kan, yang buh kawat tu, boleh mohon tu kan? Boleh mohon tu, dapat bantuan tu, boleh dapat 2,000 lebih seorang. Sehari-hari dia bayar apa? 7,500 ke apa? 7 kali 5, saya tak kira ingat tu. Boleh tu, boleh dapat. Pasal ada orang cerita kat saya, betul tu saya sebut tu. Gini, boleh dapat tu, dapat bantuan tu. Dapat bantuan macam mana? Alhamdulillah, Allah bagi. Syarat dia pula terjejas macam ni. Memang ada terjejas pun, tak boleh berniaga, tak boleh hantar kuih, duduk dalam rumah stay at home aja. Gini. Minta dunia. Memang nampak rupa dunia. Bila boleh jadi akhirat? Allah bagi rezeki, Allah yang bagi kurnia. Kita susah, Allah yang bagi bantuan, laluan melalui kerajaan. Dia bagilah B40 ke apa ke. Isi borang ke, kok jatuh kuasa ke, kok masjid ke, NGO ke, korporat ke apa ke, tak kira main Ustaz Abid Liu ke mari, contoh lah kan. La ilaha illallah tu yang runtuh ke, bintang langit runtuh, bulan jatuh ke riba ke, la ilaha illallah. Bukan zat makhluk tu, yang tu yang faham la ilaha illallah lagi betul tu. La ilaha illallah, mana la uluhiyah illallah dari sudut zat dia, sifat dia, kita sebut ni khas ni, af'al ni, beri mudarat manfaat, mengada meniada ni, beri bekas ni, muasir ni. Muasir tu umum, khas dia dar nafi', bagi mudarat, bagi manfaat.
Kalau dengan zat makhluk tu sendiri jadi kafir dengan tiada khilaf. Nampak tu? Salah dia. Bukan salah tak sembahyang, bukan salah tak puasa. Salah dia tu kafir tanpa khilaf. Keluar langsung daripada Islam. Satu, fardu ain, dia fardu di atas fardu. Sembahyang tu fardu, ngaji tauhid menjadi fardu di atas fardu. Sampai kena sedar sungguh. Sedar sesungguh-sungguhnya Allah lah tempat bergantung kita. Wajib belajar, wajib faham sampai tu, wajib sampai dapat tahap tu. Allah marzuqna fahaman Nabi. Ya Rabbal Alamin. Baik. Dan kalau dia mengucap 2 kalimah syahadah sekalipun mengucap 2 kalimah syahadah jadi kafir lagi. Siapa? Dia tak faham la ilaha illallah. Satu, la ilaha illallah semata-mata tak faham apa maksud yang sepatutnya diiktikad dalam hati kita. Mengucap kalimah syahadah tu masih belum memada untuk jadi Islam. Kalau disebut orang murtad belum memada untuk balikkan dia dalam Islam. Kalau disebut orang kafir belum memada untuk dia jadi Islam. Hatta orang Islam pun belum memada untuk mengesahkan akidah dia pasal apa? Pasal jahil dengan Islam. Apatah lagi ada benda-benda yang dia buat khilaf menyalahi akidah daripada akidah Islam. Satu, orang jahil ni bahaya. Saya sering sebut macam tu, orang jahil bahaya. Jahil bahaya sangat. Tera kita duduk mengaji ni pun kita boleh rasa kita banyak lagi benda bahaya. Tuan-tuan saya tak tahu lah, saya sebut saya. Masya-Allah. Tak tergelincir akidah ni untuk jatuh hati ke makhluk ni cukup sedang sebenarnya. Pasal dia duduk depan mata kita. Contoh, dapat RM10, memang tak bergantung RM10. Dapat 10 juta, macam mana? Macam mana? Senyum ada lebar tak? Angkat kening tak? 10 juta. Bukan 10 juta rupiah kan? 10 juta rupiah, 3-4 ribu je. Ha? Nak sebutnya, angkat kening tak? Rasa lega tu. Keedah kita macam mana? Walaupun langit bumi di tangan. Yang tu maksudnya dalam kuasaan kita macam mana? La ilaha illallah. Ni masih makhluk. La amliku li nafsi. Diri aku ni, aku nak menapas, aku nak menyawa ni pun aku tak milik. Tambah benda yang luar daripada jasad aku. Lagilah bukan dalam apa penguasaan aku. Milik Allah Ta'ala semua tu. La ilaha illallah. Aku ni pemegang amanah je. La ilaha illallah. Wajib betul ni. Yang ni yang kena duduk zikir, muhasabah, renung. Sebab kuliah, dengar kuliah, faham. Untuk faham apa? Bagi betul cara hidup. Allah. Kalau tak ada ilmu dia tak boleh nak menjana situ. Itu yang kita kena belajar disiplin, istilah, nak kena ambil semua. Nak kena ambil. Tapi yang kita punya parti nak berjalan ni ni. Jadi sekalipun mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang, puasa, haji sekalipun, kafirlah juga orang itu kerana tiada sah mengucapnya dan sembahyangnya dan puasanya dan hajinya. Tak sah kerana menafikan wahdaniyah Allah Ta'ala pada af'alnya. Jadi tak mana jadi kafir ni? Mengiktikadkan makhluk dengan zat makhluk tu boleh memberi bekas. Tu umum, khas sikit. Makhluk ni dengan zatnya boleh beri mudarat dan manfaat. Dah khas sudah tu. Khas pula spesifik. Memang atas nama Allah Ta'ala punya perbuatan. Mengiktikadkan makhluk dengan zatnya boleh mengada dan meniada. Kita bab mengada meniada memang kita tak buah kat makhluk. Tapi mudarat, manfaat tu. Manfaat tu pun masih boleh rasa lagi ke Allah Ta'ala. Tak mudarat pula, kena ajar pula macam mana untuk boleh hadam mudarat. Ingat elok tu. Saya ngaji pasal nisbah saya kena perbetulkan bab mudarat lah. Bab manfaat boleh rasa Allah bagi. Tapi bab mudarat untuk rasa yang ni ketentuan ilahi tu belakang ni dah tua ni baru dia boleh sedar betul kat situ. Tu pun
Macam mana pun ilmu tu baru, oh macam ni faham. Allah yang beri mudarat tu datang daripada dia. Macam mana nak hadam betul-betul dengan kaedah ahli sunnah wal jamaah, nak tauhid dah Allah jua yang berikan mudarat munafaat, nak hadam betul-betul tu. Ni dah tua ni baru faham betul. Kita dah belajar Allah saja beri mudarat munafaat sebut mulut tu tuan, tapi nak hadam betul-betul tu yang jadi apa-apa walaupun kita tak rancang, tak ingin ni, istilahnya kena bencana, walaupun kena bencana macam mana? Tauhid tak berubah, la ilaha illallah. Boleh pandang semua ketentuan Allah Ta'ala, Allah tak jadikan sia-sia. Boleh pula terima pula dengan hati yang rela. Bahkan boleh senyum dan suka dan tertawa. Bukan senang tu nak dapat tu. Saya ngaji betul-betul dengan disiplin guru pun nampak, ui dia orang ni tahap macam ni lah, faham. Masya Allah. Bayang tengok ada guru saya, dia tanah dia buat bangunan 3 tingkat buat kolej kan. Bagi satu orang jaga amanah untuk urus kolej. Lepas tu macam mana? Dia boleh pergi tukar nama kolej tu, nama kolej dia. Lepas tu tanah pun keren pun nama tanah dia. Kalau tuan-tuan jadi macam mana? Cik Dolah agak-agak buat macam mana? Guru ni macam mana? Memang benda tu salah kan? Dia tengok orang tu, dia tak ada sikit pun ada perasaan bermusuh. Macam mana? Dia panggil lagi, mari makan, duduk sebelah aku cuma makan lagi. Gitu. Ketentuan Allah Ta'ala bukan masalah dia tu satu hal, masalah kita tu satu hal. Boleh tak pandang yang tu ketentuan Allah Ta'ala ada hikmah dia? Boleh tak masih berakhlak dengan akhlak Rasulullah? Yang ni kata yang ni memang akhlak Rasulullah gila je, memang kita tak boleh buat. Akhlak Rasulullah sampai tahap tu. Yang ni bukan akhlak Rasulullah, baru tengok guru akhlak Rasulullah macam mana. Dia orang buat jahat kat dia macam mana. Fathul Makkah, bila dia dapat tawan Makkah tu, iza jaa nasrullah wal fath tu, macam mana? Memang ada orang bersalah pernah bunuh ni, ada berapa orang saja, kecuali yang lain macam mana? Antumul tulaqa, kamu semua bebas. Tak ada apa pun aku nak balas kat hampa ni. Hampa buat jahat apa, perang apa, buat khianat apa kat aku ni, tak ada satu pun Rasulullah simpan dalam hati sanubari dia. Kita lah yang ni jaga. Cik Dolah yang ni yang ni dulu ni, yang ni. Oh, Rasulullah macam mana? Tak adalah Allah yang yarhamna. Allahumma firil ummati Muhammad. Ummati, kasih sayang dia. Lain lah, kita tak ada lah. Kita belum lagi lah sembang boleh lah tahap tu kan. Ada. Macam kita dah buat kebajikan, contohlah isu keliling kita kan, tak sebut nama tak apa kan. Kita dah buat kebajikan, duit kita sendiri, duk fitnah macam ni, nak audit lah apalah guna duit. Kalau kita macam ni, aku lapang lagi kan. Dia dengan lembut hati je, Allah sayang kita, kata dia. Apa masalah dia? Tahulah orang ni macam mana kan, buat kebajikan, tapi semua datang daripada Allah. Tak ada masalah lah. Orang katalah macam mana pun, saya maafkan, tak ada apa-apa kat saya. Belum tentu tuan-tuan kita boleh buat. Kita orang ambil, orang pakai beruh gigi je. Siapa pakai beruh gigi aku ni? Selipar aku letak sini, siapa alih? Kita lah. Sikit situ. Yang kata yang tu detail dia yang kita tahu. Tauhid macam ni lah. Tauhid lah susah pelajaran. Di disiplin ilmu. Tapi nak praktikal lah tu, yang tu kena duduk bawah tarbiyah guru. Macam ni. Baru kita nampak guru tu pula memang orang dah dilatih pun. Tu yang terbaik lah. Tentu bila kita jumpa guru yang memang terlatih ni, memang kita duduk bawah pimpinan dia, best, sedapnya. Kita tengok dia tu, dia cakap tu bukan saja cakap mulut dia, ilmu dia, tapi cakap tu itulah hati sanubari dia. Dia cakap apa, sina pasina, heart to heart aja.
Saya banyak ilmu ni intiqal lah, pindah mulut ke mulut. Saya from mouth to mouth. From mouth to your brain. Itu mereka ni heart to heart, hati ke hati. Sampai tu daripada hati sanubari masuk betul-betul tu. Masuk. Touching dia tu. Teriak kita dengar. Dia cerita biasa je tapi makan dalam tu. Ini cerita hebat tu kami. Gigi-gigi balik habis itu kan. Tak jadi apa pun. Astagfirullah. Masalah tu kita ni. Baik. Jadi atas kita bicara ni salah tu akidah macam tu. Dia berpegang makhluk ni. Jadi apa masalah berpegang ke makhluk ni, apa masalahnya? Tak faham konten yang sepatutnya dipaham pada la ilaha illallah. Khasnya kita bicara ni uluhiyah bab mana? Bab ketuhanan Allah saja. Sahibul quwwah, makhluk lah quwwah. Dia disiplin situ. Kita ada usaha ikhtiar ya. Usaha ikhtiar kita pun hak Allah. Kan? Disiplin ilmu tu mesti ambil. Kalau tidak tak boleh nak dapat faham ke makhluk. Waktu makhluk ni macam mana? Ambil atas jalan syariat yang dibenarkan, pergi ngaji elok-elok fik dia. Lepas tu macam mana? Buat bagi betul dan hadirkan dalam hati semua tu limpah kurnia Allah. Hadza min fadli rabbi. Allah kapadul se. Ni semua limpah kurnia tak ada daripada dia saja. Baik. Adapun orang yang intikad, situ dulu. Jadi yang ni dia sebut prinsip yang paling besar lah. Apa dia? Mengitikadkan makhluk boleh memberi bekas mudarat manfaat dengan zatnya. Kafir tanpa khilaf. Alhamdulillah. Walaupun diguna bahasa tadi atas tu, mengitikad baru tu memberi bekas dengan tabiatnya. Istilah tabiat, maksud yang dipakai ni zat. Okay. Memang istilah tu kena faham. Pasal nanti dia sebut ke depan, disebut hal lain pula. Yang ke lain pun ada yang salah, tapi yang paling salah sampai jatuh hati ke makhluk. Dengan jatuh hati ke makhluk tu boleh rasa cinta ke makhluk. Yang ni lah isyarat Nabi. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Kasih ke dunia adalah ibu kepada setiap kesalahan. Perbuatan salah, dosa, punca dia hubud dunia. Tak mana boleh kasih dunia? Kerana memandang dunia ialah dunia, makhluk ialah makhluk. Makhluk tu, zat makhluk tu ada sesuatu pada zat makhluk tu. Dengan tu kita kasih, cinta, lupa pada pencipta. Yang tu adalah punca segala dosa. Bahasa punca tu apa ni? Dosa apa ni? Kufur. Paling besar sekali. Cari hubud dunia, hubud jahat, dia macam-macam lah penyakit-penyakit lain datang. Tapi penyakit besar sekali, kufur. Tak pandang orang Ta'ala. Satu, sepatutnya macam mana? Makhluk ialah makhluk, hatta anak isteri, kasih ada tak? Sayang ada tak? Istilahnya berpada-pada. Berpada-pada tu maksud dia macam mana? Di atas hubungan khidmat, taat, ada ambil manfaat, berpilah kan. Anak kita sara kita, ayah kita sara kita, misalnya suami kita sara, yang ni isteri tolong khidmat untuk kita. Ada istilah tolong menolong saudara mara, kawan, kerabat, ni satu apa, macam-macam hal lah yang tolong kita keliling ni. Kasih di atas orang yang ada hubungan erat dan membantu kerja baik yang kita buat ni atas taat ni. Tak kasih itu, tapi tetap dia makhluk Allah. Kasih dia kerana Allah. Jadi saya nak sebut berpada-pada tu siapa? Berpada-pada. Jadi kalau walaupun jatuh kasih dah, ada benda dibuat tak kena, tegur. Dan sampai tak kena nanti kalau pisah, pisahlah kita. Kita kahwin kerana Allah, berpisah pun kerana Allah Ta'ala. Tak kawan dengan kau siapa? Pasal kau dah lain dah aku tengok. Pasal apa berkawan? Pasal aku tengok dengan kau lah, dengan sebab tu aku nak kawan, pasal dengan kau lah mendekatkan aku dengan Tuhan. Satu kita kawan.
satu kita berguru, satu kita bermasyarakat, satu kita jumpa, satu kita suka. Tapi tak suka, benci siapa? Dengan sebab kau aku rosak. Sorry lah. Hadza firaqu baini wa bainak. Takat ni ya, pisah antara aku dengan kau. Hatta anak, hatta isteri. Oh, boleh ke macam tu? Yang tu yang nak belajar prinsip cinta kita tu, kasih kita tu berpada-pada tu di atas taat kepada Allah Ta'ala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak boleh taat kepada makhluk kalau dia sampai tahap derhaka kepada Allah Ta'ala, hatta anak isteri. Kita anak isteri tentu Nabi Ibrahim sikit kalau sama ujung tu macam mana? Anak isteri yang sangat taat, dalam duk taat, isteri taat, hantar negeri yang tak ada air, tak ada tanaman, tak ada makanan, tak ada orang tinggal. Anak dah besar macam mana? Sembelih apa macam mana? Oh, bukan senang. Tu peguam dalam Nabi Ibrahim tu, yang Nabi Ibrahim wa ali Ibrahim. Tu Nabi Ibrahim wa Khalilullah, Habibullah ni Muhammad wa ali Muhammad. Masing-masing kena belajar ilmu lain dah pula situ kan. Baik. Jadi prinsip kita situlah. Jangan ada tu hal pegang pada makhluk tu, dan makhluk mesti letak tempat makhluk. Dasar dia mesti faham balik la ilaha illallah, tauhid ke Allah, zat sifat ni kita khas sebut afal. Makhluk tak ada kuah, Allah ada kuah. Kita pun tak ada kuah untuk kita buat diri sendiri, untuk kita menampakkan diri, apatah lagi makhluk. Takkan makhluk dengan zat makhluk boleh beri mudarat manfaat kat diri kita. Kita pun tak boleh beri mudarat manfaat pada diri kita sendiri, apatah lagi makhluk yang lain pada diri kita. Siapa yang bagi mudarat manfaat ni? Allah. Untuk makhluk, ambil atas jalan sebab yang disyariatkan, yang dibenarkan. Itu prinsip. Sambung nanti, ada pun orang yang i'tiqad Allah memberi bekal dengan kuwah. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.